Kita ada Bigo, kita ada TikTok, kita ada Facebook, kita ada Instagram Live, kita ada Twitter dan kita ada macam-macam lagi platform daripada social media. Okey, tak semestinya ada platform ni semua korang boleh jadi ikutan, korang boleh jadi Insta famous, korang boleh jadi artis baru up. Tapi tak bermakna kalau kau nak jadi artis, kau kena buat benda yang tak berfaedah. Kau kena buat benda yang pelik-pelik, barulah orang kenal kau. Tak bro, sebenarnya tak. Apa kata kau jadi artis yang boleh beri kesedaran kepada orang sekeliling kau orang tu. Okay, hari ni kau buat kebaikan, tapi bukannya niat kau nak riak. Tak. Kau kena jadi macam contoh ni, Ustaz Abid Liu. Kau tengok dia masa mula-mula nak naik kan, memang orang kecam dia, riak. Tapi sekarang apa yang dia buat tu dah jadi ikutan. Dah ramai dah orang buat macam dia, tetapi diam-diam. And kenapa tak kau gunakan platform sosial media kau tu, kongsi kebaikan, kongsi apa sahaja info yang kau tahu, apa sahaja pengetahuan yang kau rasa kau kena share sebaik mungkin. Kenapa? Kau tak tahu, sebab hati manusia ni berubah-ubah. And dia juga Allah boleh jadikan macam mana tahu. Allah boleh jadikan sebab dia tengok daripada video kau, dia tengok dari perkongsian kau, yang kau ni walaupun bukan artis, kau retis ke tak kisahlah, tapi bila dia tengok apa saja perkongsian daripada kau, dia terus terdetik, betul, kenapa aku tak buat. Tapi sebelum ni, orang yang kau tengok yang sebelum dia berubah sebab kau ni kan, dia dah tengok beribu-ribu video, beratus video, tapi tak satu pun tak boleh masuk dalam hati dia. Tapi bila Allah gerakkan untuk tengok perkongsian daripada kau tu, dia terus berubah. Itulah sebaik-baiknya kalau kau nak jadi artis kan, nak jadi retis, jadilah yang boleh beri manfaat kepada orang sekeliling. Ya Allah, ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, Ya Allah. Ampuni dosa para kaum muslimin dan muslimat, Ya Allah. Ampunilah dosa orang-orang yang menyakiti hati kami dan orang yang tersakiti hatinya oleh kami, Ya Allah. Ya Allah, tenangkanlah jiwaku ini, Ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku yang banyak bagaikan buih di lautan dengan kemaha pengampunan-Mu, Ya Allah. Jika hidup ini lebih baik untukku, Ya Allah, berikanlah yang terbaik, Ya Allah. Namun jika kematian lebih baik, Ya Allah, matikanlah hamba dengan yang husnul khatimah, Ya Allah. Hari ini ada seorang kelainan upaya merenung dari luar tingkap, melihat seorang lelaki yang sedang berjalan dengan gembira. Tetapi di pihak lelaki yang sedang berjalan dengan gembira, beliau memandang seorang lelaki sedang menaiki motor, menunggang motosikal, dan dalam hatinya berkata, alangkah baiknya kalau aku ada sebiji motosikal, boleh aku berjalan-jalan. Tetapi apa pula yang difikirkan oleh si penunggang motosikal tadi? Penunggang motosikal berkata, alangkah bagusnya kalau aku ada kereta seperti orang sebelah ini, boleh aku berlindung dari hujanan panas. Tetapi di dalam kereta yang boleh berlindung dari hujan dan panas, pemandu kereta berkata, sempitnya kereta ni, sempit sungguh. Kalaulah aku dapat kereta besar seperti abang sebelah ini, kan senang, selesa. Lalu abang di dalam kereta sebelah yang memandu kereta besar itu berkata,
Uish, tension bro. Bulan ni banyak nak bayar. Sewa itulah, bayar kedai, nak bayar bil beli susu anak. Jadi semua daripada kita selalu mengeluh, tetapi kita terlupa satu perkara yang Allah selalu berikan kepada kita, iaitu rasa bersyukur. Bersyukur dengan apa yang kita ada hari ini, supaya bila Allah berikan lagi nikmat untuk hari esok, kita akan jadi orang yang lebih bersyukur, insya-Allah. Buat malu je bro, buat malu kalau kau masih lagi dekat tahap sama, kau masih lagi dengan apa yang kau buat sekarang. Buat malu je. Itu semua memalukan diri kau. Tapi lagi malu kalau kau tak nak ubah diri kau. Kalau kau rasa kau dah cukup hebat, kau rasa kau dah cukup power, kau dah cukup berkuasa hari ni. And buat malu je kalau kau masih lagi berfikiran, masih lagi kau berfikir yang kau akan ulang kejayaan yang sama setiap hari. Buat malu je bro. Semua tu buat malu kalau kau masih lagi dengan tahap yang sama. Kau masih lagi berfikir yang kau paling power. Kau masih lagi berfikir, oh hari ni aku buat biasa-biasa je, tetap aku akan dapat yang luar biasa. Dan buat malu kalau kau masih lagi tak buat apa-apa untuk buang semua apa yang kau telah malukan. Hidup ni adalah lebih baik kalau sifat cemburu itu kita gunakan. Jadilah manusia yang ada sifat cepat cemburu. Cepat cemburu dengan pencapaian orang lain, cepat cemburu dengan kejayaan orang lain, cepat cemburu dengan apa yang orang lain dapat berhasil setelah mereka penat lelah berhempas pulas mengejar kejayaan mereka. Kerana apa? Kerana itulah dia sumber inspirasi dan juga bahan bakar supaya engkau akan terus melangkah lebih dari apa yang telah mereka kecapi. Tapi jangan pula engkau cepat cemburu, engkau jatuhkan orang-orang yang telah berjaya. Jangan. Jadilah orang yang cepat cemburu tetapi bersaing secara sihat. Mungkin kawan-kawan kau dipuji hari ini, mungkin kawan-kawan kau diberi pengiktirafan, dapat anugerah hari ini, tetapi itu bukan bermakna mereka yang akan dapat anugerah pengiktirafan selamanya. Cermin kan, cermin yang paling mahal sebenarnya dalam dunia ni adalah diri kita sendiri. Cuba kau lihat sekeliling kau, okey? Cuba kau pejamkan mata untuk beberapa saat dan kau ingat balik sekeliling kita. Sebenarnya kan, apa yang terjadi di sekeliling kita, kawan-kawan kita, sahabat kita, bos kita, anak-anak kita dan juga ibu bapa kita adalah cerminan, iaitu pantulan kepada diri kita. Senang contoh macam gini lah. Hari ni kau palau member kau, esok lusa member kau palau kau balik. Sama je kan? Betul. Sebab tu perangai kau, and member kau buat benda yang sama pada kau. Okay? Hari ini kau marah anak kau,
esok lusa anak kau dah besar, dia marah kau balik. Tapi kau jangan marah dia balik. Kenapa? Kau jangan nak persoalkan kenapa dia tengking kau pula. And benda tu ialah cerminan dari diri kau, sebab kau ajar dia untuk marah. Dan bila melibatkan ibu bapa, kau melawan ibu bapa kau. Jadi benda ni tak hairanlah kau bawa benda ni ke pejabat, ke tempat kerja kau. Kau marah bos kau balik. Kau kurang ajar dengan bos kau. So sama je, tak ada bezanya. Kalau kau kurang ajar dengan mak bapak kau kat rumah, macam mana kau nak tunjukkan yang kau ini ialah pantulan terbaik di dalam hidup kau kepada rakan-rakan kau? Macam mana orang nak senang berkawan dengan kau ialah dengan kau ubah dulu diri kau tu, cermin dulu diri kau tu. Pepatah Melayu kata kan, cermin diri dulu. Sebenarnya dia menyuruh kita ni kan, sebelum kita berfikir, sebelum kita bercakap, sebelum kita bertindak, sebelum kita buat apa-apa sahaja pun, kita kena berfikir panjang dulu. Jangan terus buat. Okay? Kalau kau rasa tak puas hati, kau nak up, kau nak cerita dekat sosial media, boleh teruskan. Tapi kau kena fikir, satu hari nanti bila posting, bila cerita kau ni dibaca oleh majikan kau masa tu, takkan malu? Kau bergaduh kerana perempuan, kau up status, kau mention nama kawan kau tu. Dari situ majikan akan dapat lihat sebenarnya kau ni orang dia suka mengungkit. Jadi macam mana majikan nak meneruskan mempercayai kau sebagai pekerja? Macam mana nak dapat ni anugerah perkhidmatan cemerlang, bro? Fikirkan. Hari tu kau tahu tak, dia dapat beli macam ni. Hari tu jugalah kan, kau tahu tak, Gini bro, let chill. Okay, dalam hidup ni, kenapa kau nak mempertikaikan apa yang orang tu dapat? Apa yang orang lain dah dapat, itu hasil usaha dia, bro. Kan, kau tak tahu masa jatuh bangun dia dulu, masa dia tergolek jatuh, tak ada siapa yang tolong dia, dia minta tolong, bro, tak ada orang tolong dia. Kenapa hari ni kan, bila dia dah berjaya, dia dah dapat apa yang dia nak, dia dah dapat kereta idaman, dah dapat rumah idaman yang dia berusaha keras selama ini, dan kau pula hari ni kau kutuk apa yang dia dapat. Kenapa, bro? Kenapa? Kau iri hati ke? Kenapa tak kau contoh kejayaan dia? Kenapa tak kau tanya dia, datang kat dia tanya, boleh tak share sikit kan, tolong share sikit macam mana abang ataupun kakak boleh berjaya sampai hari ini? Ini tak kau dengan kau punya sifat, kau rasa yang orang lain tak boleh lebih dari kau. Kau up status dekat WhatsApp, kau up status dekat Facebook, kau cakap untunglah. Bro, untunglah tu hari ini hari dia, bro. Mana tahu dia doakan kejayaan kau dalam diam, bro. Siapa tahu? Kenapa kau nak iri hati dengan apa yang dia dapat, bro? Kan? So, kau jangan cerita pasal hari tu. Kan, sepatutnya kau cerita hari ini kan, aku dapat tengok kawan-kawan aku berjaya. Itu yang sebaiknya, bro. Hidup seperti roda, kadang-kadang kita ke atas, kadang-kadang kita dekat bawah. Tetapi bezanya kita apabila kita berada di dalam kedua-dua keadaan. Hari ini kita berada di bawah sebab kita sedar kita tak ada apa-apa, tetapi berbekalkan semangat dan juga keazaman, kita melangkah, mula menggerakkan roda, dan kita sampai ke puncak kejayaan. Dan dari puncak kejayaan, kita melihat diri kita yang lalu. Lantas apa yang perlu kita katakan dalam diri? Aku tak nak jadi yang macam dulu.
Tetapi kalau aku jadi yang macam dulu, kalau roda ini berpusing kembali ke bawah, aku akan terus bangkit dan aku akan pusingkan roda ini lebih laju lagi. Supaya apa? Supaya aku tahu dan aku sedar bila berada di bawah, tidak semua yang aku inginkan aku dapat. Tetapi aku juga harus ingat, apabila berada di atas, bila aku berada di puncak kejayaan, aku harus bersyukur kepada Tuhan kerana dengan izinnya, apa yang aku nak selama ini, aku dapat. Siapa je dalam dunia ni suka berhutang? Kan? Kalau aku sendiri pun aku tak boleh dan aku tak suka berhutang. Tapi kalau aku terpaksa berhutang, aku akan pastikan hutang yang aku pinjam dengan orang, lagi-lagi kawan-kawan aku, saudara mara ataupun keluarga aku sendiri, aku akan pastikan aku bayar balik hutang-hutang tu. Dan aku tak akan pastikan mereka ungkit balik hutang ini masa kita berjumpa ke tempat lain. Contoh dalam perjumpaan keluarga kan, lagi-lagi kau pinjam dengan saudara mara, mesti dia akan ungkit balik pasal hutang ni. Kan? Cuba kau fikir, kalau kau berhutang dengan orang dan kau mampu untuk bayar, tapi kau tak nak bayar, kau lengah-lengah kan, mesti kau akan perasan dalam hidup kau ini semuanya dilengahkan, semua jadi susah. Benda yang senang tapi jadi susah. Mungkin inilah antara sebab-sebab dia. Kau berhutang, kau mampu, tetapi kau tidak mahu membayar hutang dia. Memang bro, memang kalau kau bayar hutang dia, duit kita akan habis, 1 sen pun tak ada. Tapi itulah yang lagi baik. Tapi kau kena yakin kepada rezeki Allah, percaya kepada kuasa Allah, kuasa Tuhan. Dia akan kurniakan rezeki dan dia juga boleh tarik balik rezeki itu. Kalau kau yakin dengan Tuhan, percaya pada Allah, bayarlah hutang yang ada kat tangan kau. Hutang yang ada untuk kau bayar setiap bulan, tunaikan bro. Komitmen setiap bulan tu kena bayar. Kepada orang yang memberi hutang, dan macam aku rasa macam peminta sedekah pula kan, bang minta hutang bang, minta bang. Tapi sebaliknya, bila kita minta hutang dengan orang yang berhutang dengan kita akan rasa kita ni hina. Sebab kita ni orang hutang dengan kita, tapi kita rasa hina sebab kita meminta hutang banyak kali. Sebab aku pun dalam keadaan sekarang, kalau korang tengah dengar lagi video ni, masih lagi orang berhutang dengan aku, tapi aku masih buat lagi tak tahu. Sebab pada aku, hidup ni bukan untuk kita meminta-minta, tapi cukuplah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagus, kau hina aku, tak apa. Hari ni je kau dapat hina aku, tak apa. Hari esok aku akan pastikan kau dan juga hinaan kau aku tepis dengan semua kejayaan-kejayaan yang aku dah ada. Dengan semua kejayaan yang aku dah ada, aku akan buktikan kepada engkau. Bukan pada engkau je tau, pada semua orang yang ada kat luar sana, yang pernah hina aku dulu, yang pernah kutuk aku dulu, yang pernah maki aku dulu, yang pernah kata aku takkan boleh, aku gagal, aku tak boleh buat, aku tak boleh buat apa-apa yang aku nak. Aku akan buktikan suatu hari nanti yang apa yang kau cakap ni, semua ni aku akan jadikan batu binaan kejayaan aku. Dan kau pada masa tu, aku harap sangat kau lah orang di barisan pertama, barisan hadapan sekali untuk jadi saksi kejayaan aku.
Tahniah. Aku ucapkan tahniah kepada engkau yang tengah kecewa. Betul. Aku bukannya nak sindir kau, aku bukannya nak cakap belakang pasal kau, tapi aku cakap benda betul. Tahniah sebab kau berjaya untuk kawal diri kau sampai saat sekarang. Dan kau boleh, orang kata, luangkan masa dengar video aku, dengar apa yang aku nak cerita pada kau. Pertama, tahniah. Kedua, kau memang hebat. Sebab apa tahu? Hebatnya kau ni orang yang boleh bersabar. Kau boleh berdiam diri walaupun dalam hati kau tu kan, ya Allah, memang orang kata kalau kau boleh rapat rasa kan, dia rasa kecewa, rasa geram, rasa marah, rasa nak mengamuk, nak menjerit sekuat tidak kan. Dan kau memang orang yang hebat sebab kau boleh tersenyum lagi sampai saat sekarang ni kan. Walaupun kat BP kau ni dah pernah bertakung air mata, and kau memang hebat. Aku salute dekat kau. Tak ramai orang kat dunia boleh buat macam tu kan. Ujian yang datang bertimpa-timpa sampai buatkan kau rasa kecewa sekarang ni, kau rasa macam kau tak puas hati dengan sekeliling ni, tapi kau mampu boleh bersabar, kau mampu boleh tersenyum. Itulah dia. Kau memang orang yang hebat. Dan kau tak perlu lagi untuk rasa kecewa. Bangkitlah, senyum, dan ubahlah kecewa menjadi senjata untuk kau. Kalau kau betul-betul nampak kan, kalau kau nampak peluang tu depan mata, aku yakin kau tak akan buang masa, kau tak akan tengok kiri dan kanan. Kau akan bangun, kau terus berlari, kau terus ambil peluang tu, dan kau genggam sebaik mungkin untuk jadikan kejayaan kau. Tapi kalau kau tak nampak peluang tu, kau akan buat sambil lewa. Kau akan berkata pada diri kau akan cakap, nanti dululah, aku rasa apa yang kita buat selama ni tak okey ni. Aku rasa kalau kita tak payah submit assignment ni, tak payah buat pun kerja-kerja online ni, kerja khusus online yang lecturer suruh buat ni, tak jadi apa pun, lecturer bukan tahu. Tapi kalau kau nampak yang sebenarnya dengan assignment ni, mana tahu kan, assignment yang kau tengah buat sekarang ni, kerja yang kau tengah buat ni berguna di masa hadapan. Walaupun kau tak nampak function dia. Contoh kau belajar AdMed, kau ambil SPM tahun ni, kau rasa apa function benda-benda ni semua, belajar buat equation apa semua, function bisa tak ada function je. Tapi kau kena ingat, kalau benda tu berguna masa hadapan dan kau tak nampak benda tu berguna, kau rasa macam buang masa, kau akan rasa rugi bro satu hari nanti. Saya cakap. So, apa sahaja yang kau rasa depan mata kau sekarang ni akan berguna di masa hadapan, kalau kau nampak, gunakan sebaik mungkin. Kalau peluang depan mata, rebut, kejar peluang tu. Kejayaan takkan datang. Takkan kau order, hari ni aku nak order kejayaan, harap-harap kejayaan boleh datang. Tak. Tidak benar sama sekali. Korang silap. Kejayaan tu datang kalau kau kejar kejayaan tu. Kejar dengan semangat, kejar dengan matlamat yang betul. Kejar kejayaan tu seolah-olah kau tak ada lagi hari esok. Supaya bila kau dah dapat kejayaan itu, hari esok kau akan cari kejayaan yang baru. Kejayaan mudah. Contoh, hari ni kau dapat siapkan semua assignment, itu kejayaan kecil. Tapi
tanya balik dalam diri kau, apa kejayaan besar yang kau teringin nak capai. Contoh, kau nak beli kereta, kau nak beli rumah baru, kau nak bahagiakan mak bapak kau. Itulah dia kejayaan di dalam hidup. Dan jangan lupa kejayaan kepada Tuhan. Jangan kau lupa kepada Sang Pencipta di atas. Jadi kejarlah kejayaan selagi kau ada kudrat dan mampu untuk kejar kejayaan. Kalau kau tak kejar kejayaan, kau sebenarnya mendekatkan diri kepada kegagalan. Ada masa kan dalam hidup ni kan, kau dah usaha, kau berhempas pulas, kau tak tidur malam bro. Kan hari-hari kau usaha, kau bangun pagi, kau set alarm nak bangun pagi apa semua, tapi kau tak dapat lagi. Kau masih tak dapat lagi. Pernah tak kau terfikir kenapa kau tak dapat lagi? Macam ginilah bro. Kan sis, aku rasa baik kau check balik, baik kau kaji balik kenapa kau masih tak dapat lagi. Mesti ada sebab bro. Bukannya suka-suka Allah takdirkan kau untuk tak dapat apa yang kau nak. Bukan suka-suka sis. Kan, contoh kita dah kumpul duit ni, beria-ia kumpul duit, tetapi duit tu kena guna untuk benda lain yang lagi penting. Mungkin Allah mengajar kau untuk bersabar, and Allah ajar kau untuk faham, dan masanya akan tiba, masanya akan datang untuk kau dapat. Tapi kalau kau tak dapat hari ini, jangan kau bersedih. Okay, Allah tu lebih mengetahui. Okay bro, sis, teruskan semangat. Okay, jangan terus down bro. Okay, kita kan dalam hidup ni tak boleh mengalah tau. Memanglah kita tak dapat. Kau kena ingat, kalau tak dapat hari ni, hari esok dan seterusnya ada lagi untuk kau. Okay, teruskan fighting brother. Teruskan fighting sis. Aku tahu korang semua boleh buat. Go brother, go. Memanglah orang cakap, alah maafkan je, benda kecil je. Memang bro, memang nak maafkan tu senang, tapi mengingati kesilapan yang orang pernah buat pada kita sampai bila-bila pun kita akan ingat. Memang kita dah maafkan dia, tapi kau kena belajar juga memaafkan. Memang aku memang tak tahu, aku tak faham, and aku tak rasa, and aku pun tak berada dekat tempat yang kau berada. Sampai satu tahap kau rasa kau tak perlu nak maafkan dia, and kau rasa dia pun tak perlu dimaafkan. Sebelum kau buat keputusan untuk tidak memaafkan seseorang, tariklah nafas perlahan, pejam mata kau, dan lepaslah nafas, hembuslah. And kau tengoklah sekeliling kau. Dunia ni memang kejam. Dunia ni ramai sangat orang zalim. Tapi kalau engkau ambil keputusan untuk memaafkan orang yang buat salah kepada engkau, dunia ni akan bertukar bro. Pada pandangan mata engkau, kau akan dikelilingi orang yang baik-baik saja. Tapi kalau kau masih lagi sifat ego, masih lagi kau rasa kau paling power, kau tak perlu maafkan orang lain, ramai buat salah pada engkau, dia orang perlu datang melutut, merayu-rayu minta maaf dengan kau, kau akan lihat dunia engkau dikelilingi dengan orang-orang yang sentiasa berniat jahat, orang yang memang ada niat tak baik, orang yang sentiasa suka bahan kau, suka gelakkan kau, suka jatuhkan kau, suka buat hidup kau susah serabut. Magic. Bukan bro, itulah nama dia kifarah. Apa yang kau buat hari ini, kau akan dapat balik. Jangan ingat sebab kau tak maafkan orang tu kan, kau ingat kau tak maafkan dia, hidup kau akan lebih aman, kau akan diberi pahala. Kau salah bro, kau salah.
Sedangkan Nabi pun ampunkan umat. Memang kat dunia ni memanglah kau nak buat apa kau buat lah. Kau tak nak maafkan dia, kau punya pasal. Tapi dia dah minta maaf, kau tak nak maafkan dia, itu kau punya pasal. Kau tunggu dekat hari akhirat nanti, bila kau dipertanggungjawabkan atas benda ataupun kesalahan, sebab kau tak nak maafkan orang yang patut kau maafkan. Apa yang kau faham merdeka sebenarnya? Merdeka, kalau kau faham, perkataan dia pun sudah cukup menggambarkan satu keseronokan. Kau bebas daripada dicengkam. Kau bebas dari apa yang membelenggu kau, apa yang menyusahkan hidup kau. Kau dah merdeka. Bebas setiap hari kan, kau diasap, kau kena kerja, kau dimarah bos untuk buat benda yang sama setiap hari. Kau kena kejar target dalam kerja kan. Lepas tu, bila satu hari kau dah tak buat benda tu, kau dah bebas. Kau rasa hidup kau ni lebih bermakna. Kalau kau rasa kan kerja yang kau buat sekarang ni membebankan kau, kau tak perlu kerja. Sebab hidup kita ni bukan untuk menjadi beban. Hidup kita ni untuk hidup merdeka, untuk hidup bebas. Bukannya hidup kita ni untuk dikawal. Kalau kau rasa ada kerja yang lebih baik, teruskan. Jangan toleh belakang. Walaupun kerja yang mencengkam kau sekarang ni menjanjikan gaji dan juga pulangan yang lumayan, tapi kau kena ingat, ada satu lagi nikmat yang Allah berikan supaya kau boleh berfikir. Nikmat kesihatan. Kau kena ingat, walaupun kau merdeka kan, tapi nikmat kesihatan tu lah yang penting sebenarnya. Kalau kau kerja macam orang gila, hari-hari kena asak, tapi kau tak happy, kau tak merdeka, kau tak bebas bro, lama-lama kau akan ada masalah mental. Kau akan ada mengalami gangguan dalam badan kau ini. Okay? Itulah dia sebenarnya kenapa kau kena cari kerja yang lebih elok. Kena cari benda yang kau suka. Jangan kau paksa diri kau buat benda yang kau tak suka. Tetapi dalam satu sisi hidup yang lain pula, kau kena buat benda yang kau tak suka supaya mendapatkan kemerdekaan. Contoh, kau tak suka belajar, tetapi kau tahu, sebab kalau kau tak belajar, kau tak boleh lulus exam. Jadi kau kena belajar. Kau kena ingat, kalau kau belajar betul-betul dan kau boleh lulus, kau boleh merdeka daripada apa yang kau buat sekarang ni. Gila lah. Benda yang kau tak sangka ialah kau akan terjumpa balik musuh lama kau. Kalau depan mata dah ada musuh lama, apa kau nak buat? Adakah kau akan terus serang dia supaya kau dapat lepaskan amarah, perasaan yang kau rasa masa dia buat kau dulu? Ataupun adakah kau akan tersenyum dan tegur dia kembali, supaya dengan cara kau membuat dia rasa terpukul dengan keikhlasan kau memaafkan dia. Sebab dia musuh lama. Tapi tak guna kalau kau simpan dendam yang lama, kau simpan lagi benda-benda yang dah tak penting untuk kau ingat sampai hari ini. Lupakan je lah kan? Kita ni hidup kat dunia tak lama. Sampai bila-bila pun, kalau kau masih lagi tak maafkan dia, kau masih lagi anggap dia musuh lama kau, kau hanya akan berperang dengan diri kau sendiri. Okay bro? Kan sis?
ampunkan je. Buat apa? Kenapa kita nak kena sakitkan hati orang balik? Hari ni orang buat kita, kita buat orang. Apa beza dia? Tak ada beza pun. Betul tak? Kan? Kenapalah kejap pahit, kejap-kejap manis? Bermasalah Tak boleh ke kita rasa terus je manis? Bro, sis, kalau semua ni kan dalam hidup ni manis je, tak ada yang pahit, macam manalah kau nak menghargai kemanisan tu? Kan? Lepas munculnya hujan, datangnya pelangi. Jadi kalau lepas kau rasa pahit, kau rasa susah dalam hidup, akan datang rasa kesenangan, akan datang rasa keseronokan, dan juga sebagai ganjaran apa yang telah kau buat selama ni. Okay? Memanglah orang tak nampak, yang orang nampak kau happy, tapi orang tak nampak kau kerja malam, kerja siang malam bro. Buka kedai, kerja kilang malam. Lepas tu kau berhempas pula semata-mata untuk capai apa yang kau nak. Yang orang nampak kan, orang nampak yang kau ni kerja, kau ni gila, kerja siang malam macam tak cukup duit je. Orang tak nampak sebenarnya apa yang kau kena standby, apa yang kau kena ada. Yang kau kena standby duit semata-mata untuk kau beli apa yang kau perlukan, apa yang kau nak, apa yang kau nak capai. Kan? So, percayalah bro, sepahit-pahit apa pun ujian yang datang kat kau, kan, sepahit mana pun, percayalah, lepas pahit confirm manis. Sebenarnya best kan kalau kita tengok video orang post pasal buat pensel kayu, macam mana kita tengok kilang-kilang buat kasut, buat meja, buat baju, jahit apa semua. Tapi kalau kita perhatikan, sebenarnya proses itu daripada awal sampailah habis menjadi yang cantik. Daripada bahan mentah sampailah menjadi produk yang boleh dijual, boleh dipakai, boleh juga makan. And macam gitulah kehidupan. Daripada kita kecil lagi, kita menjalani satu proses kehidupan. Daripada kecil lagi, mak ayah kita cuba ajar kita macam mana untuk kita menjadi insan yang lebih berguna. Mak ayah kita tak ajar kita untuk jadi penyamar, terompak, pencuri, nak jadi scammer. Tak. Tapi dia orang ajar kita macam mana untuk kita berbuat baik sesama manusia. Proses-proses yang kita lalui sepanjang hidup kita sampailah sekarang ini, itulah yang membezakan kita dan juga orang lain. Kadang-kadang kita tengok orang jahat, kita pun nak jadi jahat, tapi sebenarnya proses itu salah. Kita tahu proses itu salah, tidak baik, tapi kita buat juga. Sebab kalau kita menyamun, merompak dan mencuri ini menjanjikan pulangan yang lebih cepat. Kita dapat duit, kita boleh kaya. Tapi kita lupa proses yang kita buat kat dunia ini, hasil dia dekat akhirat nanti akan ditanya apa yang kita buat kat dunia ini. Kan bestnya kan, proses yang kita buat sekarang ni, jadi orang yang baik, menjadi orang yang lebih baik. Proses-proses inilah yang diperlukan oleh setiap manusia. Kalau kita proses lebih kepada jadi kejahatan, lebih fikirkan kita dapat kenikmatan dunia, tetapi kita tidak memikirkan kenikmatan akhirat yang kekal selama-lamanya.
Kau tahu tak, saat paling bahagia, saat paling bahagia dalam hidup bila kau dapat buat orang lain bahagia. Itulah saat paling bahagia. Contohnya, kau kerja kan, gaji 1,200 sebulan, tapi kau teringin nak bawa family kau makan besar. Dan kau bawa family kau makan. Kau tahu kalau kau bawa family kau pergi makan, duit gaji dan duit simpanan tinggal kat kau ni adalah tinggalan RM50 ke RM100 macam tuntut kau. Tapi kau tetap juga bawa. Tapi sebenarnya yang kau tak nampak ialah bahagianya keluarga kau dapat merasa hasil titik peluh gaji kau yang kau kerja dan kau belanja diorang makan. Itulah saat paling bahagia. Ada banyak lagi contoh saat paling bahagia. Macam-macam. Ada orang saat dia paling bahagia dia rasa bila dia kematian seseorang dan kucing datang menemani dia. Itulah saat yang dia rasa saat paling bahagia, bila dia rasa dia kehilangan seseorang. Ada je kawan-kawan yang selalu teman dia, yang selalu beri dia semangat sebab dia jauh dari keluarga. Ya. Masih ramai orang sebenarnya menganggap bila dia gagal hari semalam, dia akan gagal hari ini dan gagal untuk hari esok. Jangan ada mindset, pemikiran yang macam itu. Okey, gagal semalam hanyalah semalam, tetapi hari ini penentu kepada kejayaan hari esok. Ingat, gagal sekali bukan gagal berkali-kali. Okey. So misal kata korang gagal ujian GPJ, test GPJ, tak bermakna korang akan gagal selama-lamanya. Kita terus usaha, kita boleh buat, kita mampu buat. Percaya dengan diri kita. Siapa kita untuk mempersoalkan apa yang Allah telah tetapkan, apa yang telah diberi untuk kita hari ini? Kalau hari ini kita dimarah, dimaki, Allah tengah mengajar kita untuk sabar. Tetapi hari esok pula bila Allah memberikan kita kegembiraan, kejayaan, kesenangan di dalam urusan, itu tandanya Allah memberi kita sedikit kemanisan dan juga supaya kita dapat mensyukuri dan juga kita dapat mengingati Allah selalu. Tapi janganlah pula kita mempertikaikan kenapa Allah mengambil semula apa yang telah diberikan. Itu bermakna Allah mengajar kita untuk reda, untuk sentiasa reda dengan ketentuannya. Jadi siapalah kita kalau kita ingin mempertikaikan apa yang Allah berikan dan apa yang telah Allah tarik. Terus terang je kan, kenapa kau nak mesti nak bengkak-bengkok? Kenapa kau mesti nak berdalih? Kau mesti nak ada alasan. Terus terang je bro. Kalau kau tak suka, cakap tak suka. Kalau kau tak boleh nak lepak, cakap tak boleh nak lepak bro. Kenapa kau mesti nak aku busy lah, aku outstation, malam ni aku ada kerja lain bro. Bro, kau ingat bro, bukannya kau seorang je tahu hati yang kawan-kawan kau nak kena jaga. Okay? Kalau kau tak lepak, kan dia orang tak boleh lepak ke tanpa kau? Kurang-kurangnya bila kau bagi tahu yang kau tak boleh lepak, semua orang akan faham bro. Come on bro. Kan?
Ini tak, bila orang ajak lepak, kau cakap, aku tak boleh, aku busy, mak aku tak bagi keluar. Sedangkan selama ni kau boleh lepak dengan orang-orang lain kan 24 jam tanpa henti bro, tak ada masalah. And bila kawan kau yang lain ni pula ajak lepak, kau tak boleh lepak. Kenapa? Kenapa kau rasa kau lepak kawan-kawan kau yang grup A ni, dia orang tak power, dia orang tak kaya. Macam kawan-kawan kau yang grup B ni, kaya, loaded, nak makan apa dapat. Bro, kawan-kawan kau tu lah tanta yang grup A ni yang boleh bantu kau bila kau terduduk nanti bro. Grup B ni belum tentu lagi boleh tolong kau bro. Okay? Straight je bro, cakap je terus terang kan. Kalau bos bagi kerja, kau tak boleh ikut deadline, cakap lah bos, boleh tak kita postpone deadline. Kau boleh bincang balik dengan bos kot. Ataupun kau boleh buat 50% dulu, buat 50% dulu job, lagi lebih ni kau akan buat. Tapi benda ni kau sendiri yang kena fikir bro. Takkan kau nak masih lagi dah kau dah besar panjang, dah tua, tetapi kau rasa yang alasan tu ialah untuk selamatkan diri kau. Bagusnya ada alasan ni untuk selamatkan diri kau. Come on bro. Kau kan makin tua, okay? Sampai bila kau nak bagi alasan? Kenapa tak kau cakap tegak je bro? Kan? Tak boleh. Boleh. Okay? Kita dah makin tua bro. Come on bro. Okay? Tengoklah kan. Kalau tak ada apa-apa, aku buat lah. Kalau aku rasa aku free, aku buat lah. Kalau aku rasa aku rajin, aku buat lah. Kalau macam gini lah kan, yang kau terapkan dalam diri kau, sampai bila-bila pun kau punya kehidupan, kau punya hidup kan, setiap hari yang kau lalui ialah tengoklah macam mana. Kalau kau asyik tengoklah macam mana nak buat, sampai bila-bila pun takkan jadi bro. Kau kena usaha dan juga kena ubah apa yang kau buat sekarang ni. Janganlah tengoklah macam mana, ubahlah jadi sekarang pun kita kena buat. Bila tengoklah macam mana, bermakna kau tak yakin dengan perancangan Allah. Kau merancang, Tuhan menentukan, tapi tak salah untuk kau merancang sesuatu yang lebih bagus. Okay, aku faham. Ada keadaan yang mana kau tak cukup modal, tengoklah macam mana. Tapi janganlah cakap tengoklah macam mana. Bila tengoklah macam mana tu pun makna engkau sendiri meletakkan diri kau dalam keraguan. Apa kata kau guna insyaAllah? Tukar pada perkataan insyaAllah. Segala-galanya insyaAllah. Okay? Memanglah orang cakap senang kalau daripada awal lagi, kalau dari awal lagi. Cuba orang tu dalam kasut kau, dia tak tahu apa yang kau rasa. Kenapa kau tak nak buat keputusan masa tu dan kau buat keputusan masa sekarang? Memang kau rasa dalam hidup kau ni, kau rasa kalau dari dulu lagi aku berusaha, dari dulu lagi aku belajar pandai, mesti tak jadi macam sekarang, mesti tak susah macam sekarang, mesti aku tak akan hadapi benda yang aku tak nak hadapi sekarang. Tapi itu semua dulu bro. Keputusan yang kau ambil, keputusan yang kau buat masa tu, dan hari ini kau tak boleh menyesal. Sebab pilihan kau tak dipaksa. Walaupun dipaksa, ada sebabnya. Okay? Mungkin kau rasa yang apa yang kau buat masa tu, kalau kau buat masa tu, mungkin kau rasa kau berjaya. Tapi sebaliknya, kalau kau buat keputusan dan kau tak berjaya pada hari ini, kau pun akan rasa menyesal juga hari ini. Sama je. Jadi orang tak tahu apa yang kau rasa, orang tak tahu kenapa masih lagi kau bertangguh, kenapa masih lagi kau tak nak buat keputusan hari itu, dan hari ni kau berjaya nak buat keputusan. Tapi bila kau dah buat keputusan hari ini, percayalah, kau dah mulakan langkah yang baru. Dan insyaAllah apa saja yang kau buat hari ini akan bawa kau untuk langkah seterusnya, untuk permulaan yang baru, untuk kehidupan yang lebih selesa, untuk kehidupan yang lebih sempurna, untuk kehidupan
yang kau tak perlu lagi bersusah payah untuk kehidupan, yang kau boleh bantu orang sekeliling, sekaligus kau boleh bantu masyarakat kau. Aduh, pedihnya. Aduh, pedih. Memang pedih. Perkara yang paling pedih dekat dalam dunia ni, tak ada yang pedih lagi dari perkara yang tengah kita lalui sekarang ni. Okay, aku tahu memang pedih. Tak semua orang faham apa yang kita rasa. Inilah saat yang mana kau rasa dalam hidup kau, saat paling down, kau rasa saat paling teruk dalam hidup kau. Okay, tak apa. Ambil masa untuk kau tenangkan diri kau dan untuk kau bangkit semula. Okay? Memang perkara pedih ni boleh jadi mimpi ngeri, boleh menghantui kau, boleh jadikan hidup kau rasa tak tenteram, boleh jadikan hati kau terguris, kau rasa takut, kau rasa paranoid, kau rasa tak nak buat lagi, kau tak nak lagi lalu jalan yang sama, kau tak nak lagi buat perkara yang sama berulang kali, kau takut untuk gagal. Tapi percayalah bro, perkara yang pedih ni, percayalah seperti hujan. Sebab lepas ni hujan, munculnya pelangi. Dan lepas habisnya setiap kesengsaraan, setiap apa yang berlaku pada kau hari ini, kau kena yakin hari esok mesti akan datang perkara yang paling bahagia untuk kau dalam hidup kau. Percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan. Okay? Kalau kau jumpa kawan-kawan yang boleh mempertahankan kau di masa kau tahu kau tak ada kat situ, tetapi dia boleh bercerita tentang kebaikan kau, dia boleh mempertahankan kau, dia boleh memperjuangkan, dia boleh senang cerita, dia takkan cerita keburukan kau. Sebaliknya, dia menceritakan kebaikan kau dan dia mempertahankan kau. Dan percayalah cakap aku, itulah kawan, itulah rakan, itulah sahabat dunia akhirat kau. Dan kau kena ingat, tak semua orang di dunia hari ini hidup untuk mempertahankan orang lain. Lagi-lagi di masa PKP, di masa wabak yang tengah merebak sekarang ni, tak mungkin. Dan itu jugalah punca di mana kau akan dapat tengok siapa kawan, siapa sahabat kau di masa hari ini. Di masa kau susah, di masa kau jatuh, kalaulah kau jumpa kawan-kawan yang boleh bantu kau, yang boleh support kau, yang boleh sokong kau, jagalah sebaik-baiknya. Sebab kau takkan tahu lagi bila kau akan jumpa lagi kawan yang seperti itu. Orang lain boleh bahagia, tapi kenapa aku tak bahagia macam orang lain? Aku tengok setiap hari, aku tengok Instagram orang post gambar happy, walaupun dalam PKP tetap happy, walaupun dalam masalah dia orang tetap happy. Bro, satu je bro, nak happy, nak bahagia di dalam dunia ni, kena hati tu bro. Hati tu kena sentiasa bersih. Kena biasakan diri bersyukur. Sekecil-kecil pencapaian yang kau dapat hari ni, kau kena bersyukur. Kau tak boleh nak mengeluh, dan kau juga tak boleh nak mempersoalkan apa yang Tuhan dah beri pada kau. Jangan petikai Tuhan beri rezeki kepada orang lain.
Kalau kau asyik soalkan apa yang Tuhan beri kepada orang lain, macam mana Tuhan nak beri pula rezeki kepada kau? Betul tak? Cuba kau fikir. Bro, kau busy tak bro? Kalau kau tak busy, kau boleh tolong aku tak? Aku ada masalah sikit ni. Aku bukannya nak minta tolong banyak, tapi kalau kau dapat bantu aku, cukup bermakna. Itu yang lain lah. Satu lagi, bro, kat mana bro? Tolong aku bro. Aku tersangkut tepi jalan ni bro. Kereta aku rosak, kereta aku breakdown. Aku dah call pomen kata lambat jalan jam. Tolong aku bro, boleh tak bro? Guys, kalaulah satu hari ditakdirkan kawan-kawan kau dia tiba-tiba dia WhatsApp kau, dia minta tolong, jangan sesekali kau berfikir yang kau bukan dalam keadaan kesusahan masa tu. Tolonglah dia macam mana cara pun. Tak dapat tolong dari segi tenaga, tak dapat tolong dari segi wang, tolonglah panjangkan, tolong share kepada kawan-kawan yang lain yang boleh bantu. Okay? Sebab nasib kita ni tak selalunya cerah. Langit kita hari ni tidak selalunya cerah dan juga tidak selalunya mendung. Okay? Hari ni kau tolong orang, esok lusa Allah tolong kau. Allah beri lagi pertolongan yang berlipat ganda. Sebab kau tolong kawan, kau tolong sahabat kau. Dan juga kepada subscriber, kepada likers, kepada mereka yang tengah mendengarkan ni, kalau korang tak jumpa aku dekat akhirat nanti, carilah aku dekat neraka. Hari tu bro kan, hari tu aku jumpa dia. Allah, aku tak tahu pula sebenarnya dia ni ada masalah macam tu. Aku tak tahu pula dia ni buat perbuatan yang boleh, ya Allah, aku tak tahu lah apa yang dia buat tu. Tapi kalau orang lain tahu masalah tu, mesti dia malu bro. Yes, memang kau seorang ditakdirkan dan kau seorang je yang dapat melihat kejadian tu. Tapi bukan bermakna itu punca dan itu juga sebab untuk kau membenci dia, untuk kau jauhkan diri dari dia. Kalau apa yang dia buat tu boleh menyusahkan, boleh menyesatkan, boleh menjadikan mudarat kepada orang sekeliling, kau kena nasihat pada dia, hentikan. Dan kalau kau rasa perbuatan tu itulah yang boleh menjadi satu benda yang boleh memalukan dia untuk masa hadapan, bro, simpan bro. Jangan beritahu pada orang lain. Jangan sesekali terfikir untuk beri orang lain, untuk nampakkan orang lain sebenarnya yang dia ni bukanlah sebaik yang dia orang lain sebut. Okay? Simpan bro, simpan. Kalau hari tu kau nampak, hari ni kau kena